Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku dan nama aku Asri. Dalam video kali ini, aku akan bercakap tentang sebuah jam iaitu Corospace 2. Alright. Sebelum aku melanjutkan pembincangan dalam video kali ini, aku ingin memberi sedikit disclaimer. So, jam ini telah dihantar oleh pihak Coros Malaysia kepada aku. Terima kasih banyak-banyak atas kepercayaan Coros Malaysia kepada aku sebagai ambassador ataupun atlet mereka untuk tahun 2021. Tapi macam dalam video-video review yang aku buat sebelum ni, korang boleh expect review aku akan as honest as possible. Aku akan ceritakan kekurangan dan kelebihan dan kenapa aku rasa jam Corospace ini sesuai untuk korang. Aku tak nak berbincang perkara-perkara yang terlalu teknikal berkenaan dengan jam ni sebab dah ramai reviewers yang lain dah cakap pasal benda ni. So aku just akan kupas sedikit sebanyak perkara yang aku rasa relevan untuk korang. Sebab contoh macam member aku Fendi dah review secara teknikal tentang Corospace 2. Korang boleh check out dia punya channel, aku letakkan link di bawah dan juga card dekat atas. Ataupun korang boleh tengok video review daripada Fahmi ataupun daripada OK Studios pun pernah berbincang tentang Corospace 2 juga. So aku rasa positive point ataupun advantage utama Corospace 2 berbanding dengan jam-jam lain di dalam market ialah of course dah tentu dia punya harga. Okay, pada harga RM899 korang boleh dapat jam yang ada semua hardware yang aku rasa penting untuk road runners. Okay, dia ada heart rate sensor, ada training analysis macam VO2 max, threshold pace, performance indicator, recovery advisor, semua tu ada. Dan yang paling menarik sekali aku rasa ialah ada temperature, ada elevation. So basically benda ni kita panggil ABC lah, altimeter, barometer and also kompas. Dia akan menjamin ataupun memastikan ketepatan route larian korang. Sebab kalau jam-jam yang mungkin pada harga yang lebih mahal tapi tak ada altimeter dan barometer ni, so dia just rely elevation daripada bacaan GPS sahaja. Kelebihan Corospace 2 aku rasa ialah dia masuk dalam kategori barang murah semakin elok dan juga barang elok semakin murah. Dari perspektif tu aku ingin bincang pasal Corospace 2. Kedua, form factor. Form factor di sini maksud aku ialah dia punya reka bentuk ataupun build quality dia lah. Of course korang mungkin boleh kata dia just plastik, tak terlalu lasak, tak sesuai untuk mereka yang mungkin trail runner ataupun yang suka hiking. Yang tu korang boleh cari model yang lebih baik macam Apex ataupun Apex Pro ataupun Vertix. Tapi Corospace 2 sebagai seorang road runner aku rasa dia cukup memadai. Dan yang paling penting sekali ialah ringan dan lightweight. Aku tak suka sangat jam yang terlalu besar sebab dia akan rasa bulky dan mengganggu flow dan rhythm semasa larian. So bagi aku dia punya size just nice dan aku rasa dia menggunakan chassis ataupun reka bentuk yang efisien. So tak adalah bezel ataupun frame yang terlalu besar. Semua space yang ada pada jam ni dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Satu lagi kelebihan pada jam Corospace 2 ni aku rasa ialah sesuatu yang baru pada aku, iaitu running power based on wrist. So biasanya kalau korang dengar, power ni adalah satu parameter ataupun bacaan yang biasanya cyclist guna. Dia orang tak menggunakan pace ataupun heart rate sangat berbanding dengan runners. Tapi sejak baru akhir-akhir ni korang dengar nama brand macam Stride yang mula incorporate bacaan power ke dalam metrik ataupun data larian korang. Dan surprisingly pada aku, walaupun aku masih belum lagi, aku rasa belum cukup lagi runs ataupun data yang aku nak kumpul untuk memastikan adakah power reading daripada wrist sahaja reliable, tapi aku rasa agak menarik. Dan surprisingly untuk larian-larian awal ni aku rasa agak tepat dan reliable lah, memuaskan bagi aku. Kekurangan ataupun aku rasa penambahbaikan yang Coros boleh buat pada jam aku rasa tak terlalu banyak kekurangan. Sebab pada harga RM899 aku rasa dia memang topple over brand-brand ataupun jam-jam yang lain. Tapi aku rasa dari segi apps mungkin
akan perlu ditambah baik dan dikemas kini lagi. Tapi aku rasa bagi sebuah company yang baru saja bertapak dalam bidang larian, untuk mereka menjadi sponsor utama untuk NN Running, aku rasa adalah satu langkah yang sangat besar dan juga menunjukkan kesungguhan diorang dalam sukan larian dan mempertingkatkan kualiti dan mutu produk-produk diorang. Dan bila bercakap pasal Coros, of course orang akan tanya battery power. Berdasarkan penggunaan aku sekitar 3 minggu, aku mendapati aku hanya perlu cas jam ni sekali sahaja. So the battery life is very amazing. Cuma orang akan argue mungkin bacaan data Coros tak sekerap jenama-jenama lain. Yes, aku tak nafikan jam Coros Pace 2 hanya membaca data daily activities korang, especially heart rate setiap 10 minit berbanding dengan model-model lain. So dekat situ dia boleh jimat bateri, tapi pada aku as a road runner, korang boleh dapat semua data yang korang nak, tapi kalau korang tak pandai nak utilize ataupun korang tak pandai nak manfaatkan data tu, bagi aku tak guna juga. Korang boleh ada stress reading korang lah, SpO2 lah, apa semua, tapi kalau korang tak memanfaatkan data tu ataupun tak terlalu digunakan dalam aktiviti seharian korang ataupun latihan korang, aku tak rasa itu menjadi satu masalah. Yes, jenama-jenama lain ada bacaan-bacaan yang lebih advance macam SpO2 reading, tapi berapa kali sangatlah kita ni pergi ke area high altitude yang kita buat training high altitude. So aku rasa basic features tapi yang lengkap ataupun yang tepat adalah lebih penting pada akulah. So jam Coros Pace 2 ni untuk siapa? Pada pendapat aku, sebagai seorang road runner, yes, aku rasa kalau korang hanya berlari road, aku rasa Coros Pace 2 adalah pilihan yang sesuai untuk korang. Kalau korang yang selalu pergi trail, hiking ataupun ultra running, mungkin korang lebih berminat pada model lain macam Apex ataupun Vertix. Tapi Coros Pace 2 juga ada mod larian lain. Coros Pace 2 juga ada mod-mod sukan yang lain macam cycling, swimming, triathlon. So dia sesuai untuk mereka yang mungkin baru nak berjinak dalam multi sports. Tetapi kalau korang lebih cenderung kepada trail ataupun hiking, aku rasa Coros Pace 2 mungkin bukan pilihan yang sesuai untuk korang. Okey, jadi sekian saja dulu review ringkas yang aku boleh bagi berkenaan dengan Pace 2, review berkenaan dengan Coros Sport, dan data-data analisis yang selanjutnya aku akan cuba upload dan share sepanjang penggunaan aku. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau video ini membantu korang dalam membuat pilihan dan membeli jam baru. Sampai di sini saja. Thanks for viewing. Sampai berjumpa lagi dalam next video. Bye.